اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. Yang kita muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sidang jemaah salat maghrib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama lagi muka surat 55. Masih lagi cerita berkenaan dengan hutang. Orang berhutang ni kan, apa patut orang berhutang buat, apa patut orang yang beri hutang buat. Bila sebut berhutang ni, dia ada dua pihak. Ada pihak yang beri hutang, ada pihak yang mengambil hutang. Jadi orang yang beri ni, satunya apa? Adab dia jangan mendesak lah. Jangan desak orang berhutang tu supaya bayar segera. Bahkan kalau dia boleh maaf, itu lagi baik. Maafkan terus, bebaskan dia tu, bebaskan orang berhutang tu daripada hutang. Halalkan, aku halalkan hutangmu kerana Allah, itu terbaik lah. Itu adab orang yang beri hutang. Jangan mendesak. Yang berhutang pula, dia kena cari, kena ikhtiar untuk bayar. Jangan saja-saja buat ikhtial. Ikhtial ni maknanya cari helah. Cari helah tak mau bayar, nak lari. Nak lari daripada bayar hutang. Ikhtial. Orang beri hutang jangan istighlal. Istighlal ni maknanya ambil kesempatan. Dah lah kawan tu kesempitan duit, dia nak buat apa, nak buat modal niaga ke, nak buat apa ke, tak ada PT. Jadi yang ada PD ni desak pula. Itu namanya istighlal. Ambil peluang atas kesempitan. Adab orang beri hutang, jangan istighlal, jangan ambil kesempatan. Adab orang yang berhutang pula, jangan ikhtial. Ikhtial yakni cari helak untuk lari. Cari helak, cari jalan untuk mengelak dari bayar hutang. Dua-dua tu tak benar. Sehubungan dengan ni, ada hadis ni kan, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i. Kenapa nama dia An-Nasa'i, gelaran dia? Sebab dia punya pekan ataupun bandar yang dia duduk ni, Imam An-Nasa'i, sekali musuh serang bandar dia, orang lelaki lari habis, tinggal perempuan je. Lekatlah nama bandar tu An-Nasa'i ataupun An-Nisa'i. Nisa dalam bahasa Arab mana perempuan kan? Ada pula gitu, orang lelaki lari habis, tinggal perempuan je. Jadi Imam An-Nasa'i dah mari daripada bandar tu. Kerana bandar tu tinggal perempuan je, lekat nama bandar tu perempuan. Nama bandar tu An-Nisa'i ataupun An-Nasa'i. Hadis ni riwayat dia lah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Jahash. Katanya, kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda angkat tangan ke langit. Baginda angkat tangan ke langit, kemudian diletakkannya dekat dahi. Angkat ke langit, letak dekat dahi. Dan ujarnya, ujar Nabi, "Wallazi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhyiya, thumma qutila, thumma uhyiya, wa alaihi daynun ma dakhala al-jannata hatta yaqdiya anhu dainahu, ataupun hatta yuqda anhu dainuhu, hatta yuqda anhu dainuhu." Yuqda lebih tepat, berbanding yaqdi, yuqda lebih tepat. Yuqda anhu dainuhu.
Maksudnya apa? Demi zat Nabi bersumpah. Bersumpah ni gunanya nak bagi kuat cakap. Kegunaan sumpah ni untuk bagi kuat percakapan. Dalam Quran Allah Ta'ala banyak bersumpah. Bersumpah dengan matahari, ada wasyamsi wa duhaha, waktu pagi, wal qamari, bersumpah dengan bulan dan sebagainya. Kita makhluk ni tak boleh bersumpah dengan makhluk lah. Bersumpah boleh dibolehkan bersumpah guna nama Allah saja. Sebab tujuan sumpah ni nak bagi kuat cakap, nak bagi kuat, nak taqawi, nak bergantung, nak bagi apa. Dalam bercakap tu kita ada satu apa, pergantungan. Jadi bergantung mestilah pada Allah. Bergantung mestilah pada zat yang kuat, iaitu Allah Ta'ala. Kalau kita bersumpah dengan bulan ke matahari ke apa ke, seakan-akan kita bergantung kepada makhluk yang lemah. Jadi ada bau-bau sikit, bau-bau syirik. Sebab tu tak dibenarkan kita ni makhluk manusia bersumpah dengan selain Allah. Allah Ta'ala tak apa. Allah bersumpah tak timbul soal Allah Ta'ala tu darah lemah. Allah bergantung dengan makhluk dia, tak timbul tu. Kebarangkali yang gitu tu tak timbul. Jadi tak apa. Tidak ada kekeliruan kita. Allah bersumpah dengan makhluk tak apa. Tapi kita nak bersumpah dengan makhluk tak boleh. Dah kalau demi apa? Demi negara. Itu lagu mana? Demi tanah air. Itu bukan sumpah kan? Itu bukan sumpah kan? Demi negara aku akan pertahankan nyawaku untuk pertahankan tanah air. Itu dia bukan sumpah. Demi dalam bahasa Melayu ni bukan semata-mata keguna untuk sumpah. Ada guna untuk sumpah, tapi ada kalanya dia guna untuk menyatakan apa? Kerana. Kerana demi negara, mana kerana negara aku sanggup mempertahankan. Hubbul watan minal iman, kan? Mencintai tanah air itu sebahagian daripada iman. Nabi bila pergi jalan mana-mana, bila balik nampak je bangunan-bangunan Madinah, nampak pokok-pokok Madinah, Nabi kan pecut unta supaya laju. Pecut laju nak cepat sampai, menunjukkan kecintaannya Nabi SAW kepada Madinah. Kita pun pergi mana-mana balik, bila nak sampai kalau tengok pecut payah. Sunnah. Tapi jangan lebih hal laju lah kan. Nanti nak pasal kena saman pula. Sunnah tu, bila nak sampai pecut laju. Itu sunnah Nabi. Dan dah pergi mana-mana, bila balik nampak bangunan-bangunan daripada jauh kan, nampak bangunan Madinah, nampak bumbung-bumbung apa semua, Nabi akan pecut unta. Tapi ingat tadi lah, jangan pecut lebih hal laju pula. Jangan pecut sampai jadi kemalangan pula lah. Kena ambil kira tu kan. Kena dalam Islam ni dia ada wasatiyah dia, kesederhanaan. Ada perkara yang kita kena sunnah, amal sunnah, tapi jangan Nabi ajar pada kita kesederhanaan. Amal sunnah jangan sampai jadi kemalangan. Okey ya? Gitu. Maknanya lagi pada biasa lah gitu. Kalau biasa mana mengatur kan 30 sejam, 30 km secepat 20 km sejam mengatur gitu. Bila nampak tu, palulah 70 misalnya. Kalau kawasan tu kawasan 70. Gitu. Tanda hubbul watan. Imam Malik dia orang Madinah juga. Dia punya kecintaan pada Madinah ni, sekali raja pada masa tu, kalau tak salah saya Raja Harun Ar-Rasyid, wipitih banyak kepada Imam Malik dengan tujuannya untuk beli rumah, tapi bukan di Madinah, nak bawa pergi Baghdad. Raja Harun Ar-Rasyid nak bawa Imam Malik, sebab Imam Malik ni orang besar kan? Nak bawa pergi Baghdad. Kemudian di sana supaya Imam Malik ni mengajar kitab Muwatta, lepas tu menyebarluaskan mazhab Maliki supaya jadi mazhab negara, mazhab rasmi. Jadi bagi piti tak payah lagi, tak kau lagi nak pergi ke Baghdad ni. Lepas beberapa hari
Raja jumpa Imam Malik, nak ajak tuan imam, kita pergi Baghdad lah. Imam Malik memang dia tak sedia nak keluar daripada Madinah. Dia ni, hatta Imam Malik ni semasa di Madinah, kecintaan dia pada Madinah, kecintaan pada Nabi, dia berjalan tak pakai selipar. Berjalan di Madinah, dia tak suka pakai selipar. Dia nak kaki dia ni menyentuh bekas tapak kaki Nabi. Jadi bila Raja mari, desak dia lah keluar daripada Madinah pergi ke Baghdad. Imam Malik kata, ni duit ada lagi, tak beli lagi rumah. Banyak bagi duit, bukan sikit, untuk beli rumah. Ambil balik. Raja nak dia, bagi ambil balik. Amat tak guna lagi pun. Tak guna lagi duit buat beli rumah tahu. Amat tak sedia untuk keluar dari Madinah. Hidup mati sinilah, di Madinah. Tentang Raja nak supaya mazhab Maliki, mazhab Imam Malik kan, mazhab Maliki kan jadi mazhab rasmi seluruh negara Islam amal, itu satu perkara yang tak mungkin. Allah Ta'ala jadikan iklim tak sama, cuaca tak sama, kemudahan tak sama. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ada riwayat dalam hadis bahawa perbezaan imam-imam di kalangan umat, perbezaan para imam, kan imam mazhab ada beza kan, itu satu rahmat. Sebab apa? Dia jadi kemudahan. Kalau nak amal mazhab, ada mazhab yang mana dia mudah dalam satu perkara, kan dia payah dalam perkara lain. Contoh kita kata kalau udang, mazhab Hanafi udang haram. Katakan semua amal seluruh dunia amal Hanafi, teruklah orang duduk kawasan pantai banyak udang ni. Selera dia pun selera udang, payahlah bagi dia. Orang mazhab Hanafi tak apa, dia duduk kawasan-kawasan pegunungan, udang tak ada pun tak ada masalah. Udang haram bagi dia tak ada masalah. Kena orang daripada kecil makan udang kan, selera dia selera udang, haram udang akan jadi masalah. Jadi sebab tu perbezaan para imam ni adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan, bukan beza dengan mana balah tu, bukan tu. Bukan beza dengan mana pertelagaan politik ke sehingga orang Islam berpecah belah, bukan gitu. Dia maksud beza tu beza para imam. Ummati di situ bukan semua umat, tetapi maksudnya ulama ummati, para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para imam di kalangan umat. Perbezaan mereka tu perbezaan yang berlandaskan nas, bukan beza saja beza balah kerana kepentingan. Itu tak jadi rahmat tu. Sebab tu ulama kata ada beza antara ikhtilaf dengan khilaf. Kalau beza kerana kepentingan politik ke, kepentingan ekonomi ke, kepentingan apa-apa, kepentingan peribadi ke, misalnya berbalah, berperang, bergaduh, itu boleh menyebabkan tariknya rahmat. Tarik rahmat, sebab itu namanya khilaf, bukan ikhtilaf. Zaman Nabi ada dua orang sahabat kan, dia bergaduh atas sesuatu perkara, balah bergaduh, nak bertumbuk sebagainya kan. Nabi masa tu sedang keluar dari rumah nak beritahu makluman tentang bilakah Lailatul Qadar. Sebab baru diberitahu kepada Nabi melalui wahyu, sekian-sekian malam adalah Lailatul Qadar. Bila dua orang tu balas, tiba-tiba ma'rifatu Lailatul Qadri itu diangkat. Pengetahuan, maklumat, penentuan tarikh Lailatul Qadar itu diangkat. Itu contoh macam mana perbalahan orang Islam ni kan boleh menyebabkan terangkatnya rahmat. Jadi yang maksud kata ikhtilaf rahmat tu, itu ikhtilaf para imam yang berlandaskan nas. Ikhtilaf berdasarkan apa? Perbezaan dalam pemahaman Quran dan hadis. Ijtihad, yang berdasarkan perbezaan ijtihad.
rahmat. Memang jelas. Contoh kalau kita kata kita mazhab Syafi'i, setor apa batal wudu. 3 mazhab lagi kata tak. Itu berbeza daripada ayat la mastum. Dalam Quran ada ayat aula mastumun nisa. Imam Syafi'i memahami daripada ayat la mastum tu mana menyentuh. Asas tu batal. Tak kira kamu sentuh perempuan ke, perempuan sentuh kamu ke. Asalkan perempuan ajnabi ya. Sentuh tu dengan syahwat ke, tanpa syahwat ke, batal wudu. Kalau pergi Mekah tu kalau kita tu amal Syafi'i betul. Tawaf batal. Bila nak sudah tawaf. Sebab tu difatwakan tidak amal Syafi'i masa tu. Sebab lagi 3 imam kata tak batal. Imam Abu Hanifah memahami daripada la mastum tu bermakna jama' tu. Jima' je batal. Jima' perempuan, jima' isteri batal wudu. Kalau sentuh-sentuh gitu tak batal. Itu beza mazhab. Rahmat kan? Jadi kemudahan. Itu namanya dalam agama ni ada wasatiyah, ada imbangan kan? Ada wasatiyah. Ada wasatiyah kan? Maknanya ketika sempit kita pinjam mazhab yang mudah. Tapi pinjam ni jangan saja-saja nak pinjam, kena tunggu fatwa juga. Kita nak pinjam mazhab lain ni kena ada keizinan fatwa daripada para ulama lah. Contoh masa tawaf tu memang ada keizinan fatwa. Kalau saja-saja kita nak tu tak boleh. Bila sempit jadi lapang, mana kita boleh pinjam mazhab lain, tapi kena ada fatwa. Okay, bila saja-saja pula tak boleh kita nak tu pula. Duduk di rumah tak ada benda, okey je. Nak mari semayang pergi gurau dulu dengan bini. Tak boleh kita. Jadi gua nak kalau gua batal tak apa masalah yang kata 3 imam kata tak batal. Gurau dulu mari semayang. Tak jadi gitu. Ya. Itu maksud imbangan tu wasatiyah, kesederhanaan, ada imbangan, ada check and balance dia tu. Idza al-amru idza daqa ittasa'a. Sesuatu perkara ketika sempit jadi luas. Masa tawaf tu masa tu sempit tu susah. Kan tawaf laki perempuan sekali kan. Masa tu sempit maka dia jadi luas. Luas mana boleh pinjam masa lain. Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Bila luas jadilah sempit balik. Kita ada rumah, tak ada orang, tak perlu nak bersesak-sesak pun. Rumah besar, anak-anak duduk jauh belakang dah. Tinggal haji dengan perempuan dia. Tak ada masalah, boleh elak pun tak sentuh. Nak mari sembahyang dah lagi geran, tak jadi gitu. Kononnya pinjam 3 mazhab tu. Tak boleh, masa tu kita amal yang Syafi'i lah. Batal tu lah. Maknanya kena tu lah, kena elak lah. Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Bila luas jadi sempit balik. Sebab tu yang kata dibenarkan masa tawaf boleh mana setepuan tak batal wuduk tu dia mengikut kadar kesesakan. Lingkungan sesak tu setara mana? Katakan lingkungan sesak sekeliling Kaabah tu hanya 500 meter. Sekadar 500 meter je lah, tak batal wuduk. Lebih daripada tu dia agak lega. Kalau satu batal. Sebab dia tak ada, kesempitan dah tak ada. Sebab lingkungannya sekadar 500 meter sekeliling Kaabah. Dengan makna katakan akan datang kalau saya tak tahu ni perancangan nak buat tawaf bertingkat apa semua tu kan mataf bertingkat, tak tahu berjalan ke tak berjalan kan? Katakan berjalan kan. Mata yang ada dulu dia dah butuh balik lah. Tak tahu nak buat balik ke tak tu Allah lah. Katakan buat bertingkat ke sehingga jadi lapang benda tu misalnya. Kita orang Syafi'i kena kembali pada amal Syafi'i lah. Okey. Jadi cerita Imam Malik tadi. Imam Malik tak mau keluar daripada Madinah tentang nak menetapkan satu mazhab. Tidak boleh begitu. Tak boleh, selera tak sama, iklim tak sama. Ada negara dia ada
4 bentuk muka bumi. Pada pasir pun ada situ, salji pun ada, hutan hutan tropika pun ada. Ada negara macam tu. Jadi tentu sekali orang yang duduk di kawasan yang berbeza ni, dia punya selera dia lain, pemakanan dia tak sama, adat, budaya dia apa semua tak sama, cara penggunaan air kan. Yang duduk kawasan yang pada pasir mungkin bagi dia tak jumpai seminggu pun tak ada masalah. Tapi yang duduk kawasan banyak air ni akan jadi masalah bagi dia. Jadi sebab tu nak bagi sama, semua negara nak amal mazhab Maliki ataupun semua negara nak amal Syafi'i, jadi masalah. Imam Malik tak setuju gitu. Okay. Jadi akhirnya raja tak berjaya lah, nak bawa dia, nak tarik dia pergi Baghdad, tak berjaya. Kecintaan Imam Malik pada Madinah. Kembali sini, cerita demi tadi. Demi negara pun. Demi itu kalau dengan makna kerana tak ada masalah. Jangan dengan makna bersumpah. Tak boleh lah kan? Bersumpah dengan makhluk tak boleh. Jadi perkataan demi dalam bahasa Melayu ni, dia bukan makna sumpah saja, kadang-kadang dengan makna kerana. Tak ada masalah kan? Kalau dengan makna kerana. Demi Tuhan, demi zat yang aku dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, kata Nabi SAW. Lau anna, seandainya seseorang itu terbunuh pada jalan Allah, mati syahid maknanya, kemudian dihidupkan semula dia, kemudian mati pula dia, kali kedua mati syahid, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, hidup semula, dan dia menanggung hutang. Nak ceritanya hutang ni, dia mati syahid tapi hutang tak bayar, tiadalah ia masuk syurga sehinggalah ditunaikan hutangnya. Dia tak masuk syurga walaupun mati syahid sekalipun, sehingga ditunaikan hutangnya. Sama ada dia sendiri tunai, ataupun kalau dia dah mati, waris-waris dia lah, waris-waris dia ke, kawan dia ke, siapa-siapa ke, majikan dia ke, tolong bayar, syarikat dia ke, tolong bayar bagi pihak dia, barulah boleh masuk syurga. Itu mati syahid ni. Walhal orang mati syahid ni dicerita dalam ayat lain bahawa ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dia punya roh dia tu pergi ke syurga. Roh dia berterbangan di taman-taman syurga, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, diberi buah-buah, makan buah-buah syurga. Bal ahya'un 'inda rabbihim la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka orang mati di jalan Allah ni mati macam orang lain. Dah, bal ahya, bahkan ruh mereka itu berada di sisi Allah Ta'ala, berada di taman-taman syurga. Ada di kalangan orang syahid ni Allah beri sayang, macam Ja'far, sahabat Nabi, nama Ja'far bin Abi Talib, adik-adik Sayyidina Ali kan, dia syahid dalam peperangan Mu'tah. 2 tangan dia kena potong dalam perang Mu'tah, kiri kanan kena potong. Allah beri dia sayang, dia berterbang dalam syurga, makan buah-buah syurga. Bila malam hari bermalam di qanadil, kandil macam lampu lah. Bahasa Arab kata kandil, bahasa Melayu lama pun kata kandil juga. Kindil lah. Dia bergantung di lampu yang ada di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Lampu yang ada di arasy, roh orang syahid ni bergantung situ, bermalam di situ. Tapi bayar hutang, walaupun dia syahid sekalipun, kerana hutang tak bayar ni, maka tak boleh masuk syurga. Roh dia jadi tergantung. Tergantung bainas sama'i wal ardi, roh dia tergantung. Orang dulu-dulu bila nak keluar perang ni, mereka guna piti sendiri. Belum ada lagi kan zaman dulu, zaman Nabi, belum ada lagi apa tentera yang keluar ni, negara yang tanggung. Belum ada lagi zaman tu. Jadi orang nak keluar berjihad, nak keluar perang ni, mereka keluar dengan duit sendiri. Kadang-kadang tak ada duit, berhutang. Sebab tu dibenarkan
salah satu asnaf zakat ni ialah al-ghuzat. Al-ghuzat tu makna orang yang keluar berperang. Wal-gharimin wa fi sabilillah. Asnaf zakat ada 8 kan? 8 asnaf kan? Salah satunya siapa? Fi sabilillah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Gharimin itu orang berhutang. Wa fi sabilillah, orang yang keluar jalan Allah dengan makna dia berperang. Al-ghuzat tu keluar berperang. Sebab dia keluar perang zaman dulu, keluar dengan duit sendiri. Dia guna duit dia sendiri. Maka sebagai kerengan untuk mereka ni, mereka dibenarkan ambil zakat, dijadikan salah satu daripada asnaf penerima zakat. Bermakna orang keluar perang ni, kalau dia berhutang pula, 2 kali asnaf dia dapat. Peluang atas fisabilillah tu dosa. 1 atas nama fisabilillah, atas nama al-ghuzat. Al-ghuzat tu makna orang yang berperang di jalan Allah. Atas nama al-ghuzat tu dosa. Atas nama gharimin pula, berhutang pula. Boleh terima zakat maknanya. Jadi dengan kata lain, boleh elak lah daripada dia mati dalam keadaan berhutang itu. Boleh elak. Dia berhutang ke apa-apa, dia boleh elak sebab dia boleh terima zakat. Zakat atas nama berperang dosa, atas nama gharimin pula. Gharimin mana berhutang, boleh terima. Jadi dia punya apa, kepala tentera sebagainya kena berhatilah kan. Zaman kita ni tak ada berlaku perang lagi. Kalau satu masa nanti zaman Imam Mahdi lain kan berlaku perang semua. Jadi dia tentera ni dia ada amir ni, amir-amir tentera. Kena perhatilah anak buah dia, mana yang hutang, mana sebagainya kan, catat molek. Kalau mati ke apa ke, tanggungjawab amir tentera lah untuk tolong bayar. Kalau tak ada pitih, cari daripada sumber zakat ke apa ke, bayar supaya dia mati syahid dapat masuk syurga. Sebab pengorbanan dia besar dah mati syahid tu ya. Anak dia jadi yatim, isteri jadi janda besar dah tu, nyawa dia bagi, tiba-tiba tak boleh masuk syurga. Ya, sama je kan. Hutang dengan pinjaman sama je. Bahasa Melayu ada negeri guna hutang, ada negeri guna pinjam, sama je. Cumanya pinjam ni dia kadang-kala dia lebih tepat untuk barang. Istilah apa ni, pinjam, perkataan pinjam ni dia tepat untuk barang. Sebab bila pinjam barang, pulangkan yang sama. Pinjam basikal, pulangkan balik basikal yang sama. Bila pinjam duit, tak mungkin, jarang benar pinjam bagi balik duit sama, jarang. Biasa bagi nilai lah, pinjam RM1, bagi RM1, bagi nilai dia. Duit orang lain dah. RM1 dia pinjam tu dia guna tak ke mana dah. Jadi itu sekadar bahasa sajalah. Ya. Tak ada masalah, boleh guna. Jadi kembali sini, dia tak masuk syurga sehingga ditunaikan hutangnya. Dalam ayat 280 ini Allah menyatakan tentang orang-orang yang mu'sir. Mu'sir ni orang sempit, orang tak ada pitih nak bayar hutang. Apakah pengertian mu'sir di sini? Apa maksud mu'sir? Mu'sir dalam bahasa Arab daripada perkataan a'sara yu'siru i'saran, payah, orang kesempitan, orang gapo sesok, bahasa kita orang tak ada pitih. Dalam tafsir An-Naisaburi, dalam tafsir An-Naisaburi disebutkan bahawa orang yang mu'sir, orang sempit ni, dalam pengertian hukum syarak ialah orang yang tidak memiliki barang untuk dapat bayar hutangnya. Dah lah tak ada wang, barang pun tak ada. Wang nak bayar hutang tak ada, barang pun tak ada. Barang yang dia boleh jual lah, perkakak rumah ke, perabot ke, apa ke, barang-barang yang dia boleh lelong untuk bayar hutang pun tak ada. Itu pengertian mu'sir.
tidak mempunyai barang yang boleh dijual dengan harga yang dapat menjelaskan hutangnya. Maknanya kalau dia ada barang, ada rumah ke, ada apa ke, pakaian ke apa ke, yang dia boleh jual, boleh lelong, maka dia tak mu'sir lagi. Dia kena jual barang dia tu dapat melunaskan hutang. Hari ni kadang-kadang barang baju ke, kasut ke apa ke, dia ada nilai dia sendiri. Terutama kalau kasut tu milik atlet ke, milik apa artis ke, mahal nilai dah. Baju je. Kalau zaman dulu ulama punya baju mahal. Syekh Abdul Qadir Jailani, ada satu orang dia nak pergi ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di Baghdad. Dia dari tempat lain lah nak pergi ke Baghdad. Tok guru dia pesan ke dia, mugi ke Baghdad nanti mu jumpa Syekh Abdul Qadir Jailani, minta doa dengan dia untuk aku, untuk Tok guru. Aku dengan Tok guru dia tu lah. Tok guru dia pesan. Dia ni tujuannya nak pergi ke Baghdad, nak cari modal lah, nak niaga. Pergi ke Baghdad, tengok Syekh Abdul Qadir Jailani ni, Masya Allah, hidup dia macam raja. Pelik dia. Hidup macam raja, duduk dalam istana, dalam halaqah besar, dengan khadam yang ramai, dengan gundiknya, dengan hamba sahaya, hamba yang halal secara syarak lah. Jadi pelik dia ni. Walau dia ni satu orang wali besar, tak ada cinta dunia. Macam mana Tok Guru dia boleh pesan minta doa? Jadi dia pergi jumpa Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyatakan hajat dia lah, mari ke Baghdad, nak cari piti, nak buat modal sebagainya. Syekh Abdul Qadir Jailani bagi jubah dia, bagi jubah. Mau ambil jubah ni, pergi jual, buat modal kamu niaga. Dia pergi jual. Rupanya orang beli dengan harga mahal, macam orang beli baju artis hari ni lah. Mahal harga. Boleh banyak dia, boleh pitih nak modal niaga ni, banyak boleh pitih dia. Lepas tu kali kedua pergi jumpa balik Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengok jumpa tu ada lagi kat Syekh. Pelik dia. Rupanya orang beli, bayar mahal-mahal, hadiah balik kepada Syekh Abdul Qadir baju tu. Syekh Abdul Qadir ni, dia orang yang telah talak dunia, mentalakkan dunia pergi cari dia. Lepas tu pergi balik, ambil balik baju, aku pergi ke boleh mu jual modal ni. Kali kedua dapat pula dia jumpa tu. Pergi jual lagi, dapat piti banyak lagi. Lepas tu dia mari kali yang ketiga, tengok baju tu ada kat tu. Rupanya orang beli, lepas tu orang hadiah balik kepada Syekh Abdul Qadir. Baju tu baju yang mahal lah kan. Mahal tu kerana baju mahal ada so. Lepas tu kerana baju tu baju satu orang syekh besar gitu kan. Lepas tu Syekh Abdul Qadir tanya, apa tu pesanan Tok Guru pesan benda mu nak bagi Baghdad ni? Tok Guru pesan benda. Oh, dia teringat Tok Guru dia pesan supaya minta doa. Minta doa daripada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir pun doa lah. Doa, ya Allah, keluarkan cinta dunia daripada Tok Guru orang ni. Keluarkan cinta dunia daripada Tok Guru. Dia terkejut. Pasal apa? Tok Guru dia tak ada benda, ada tukar se je. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan segala hidup macam raja kan. Macam mana dikatakan Tok Guru dia ni ada cinta dunia, yang Syekh ni pula tak ada. Dia terkejut, dia pelik lah. Terbalik. Rupanya Syekh Abdul Qadir ni Allah datang kepada dia gitu. Dia tahu memang sifat dunia gitu. Bila diceraikan dia akan mari. Sifat dunia ni gitu kan. Lagi diceraikan, lagi dia ikut mari. Kalau bahasa mudah faham, dunia ni gila tolak lah gitu. Ikut mari gila tolak panggil tak? Gila tolak dunia gitu. Lagi diceraikan, lagi dia mari. Itu yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu orang wali besar kan, cucunda Nabi, cicit Nabi yang keberapa. Dia pun balik lepas habis dapat dah modal niaga dia semua,
meninggalkan Baghdad, balik ke negeri asal dia, jumpa balik tu guru dia. Tok guru dia tanya, apa Syekh doa untuk aku? Dia baiklah Syekh doa keluarkan cinta dunia daripada hati tuan guru. Tu kata, betul aku ada cinta dunia. Walaupun tu kaksa, aku masa nak ambil wuduk tu aku tak depan takut orang curi. Walaupun tu kaksa, aku tak ada harta lain, ni je harta aku, tungkak satu ni je. Tapi bila nak ambil wuduk, aku takut semacam orang curi tungkak aku ni, aku tak depan. Dan cinta dunia ni dia bukan makna kuantiti tu, tak, bukan pada kuantiti berapa banyak, tapi dalam hati tu kan. Ada orang kuantiti, benda banyak, harta banyak, tapi dia tak ada cinta dunia dalam hati dia. Harta di tangan je, hati tak ada. Harta dia di tangan dia saja, dalam hati tak ada. Ada orang harta sikit, macam Tok Guru tadi kan, dia tongkat tu jadi ada, tapi hak sikit tu duduk dalam hati. Itu pengertian zuhud sebenarnya, ialah dia tak ada dalam hati. Kembali kita poin kita tadi, jual barang ni dia kadang-kadang boleh jadi sumber untuk bayar hutang. Jual baju ke, jual apa ke, kadang-kadang dia ada nilai dia, ada nilai tersendiri. Kalau zaman kita ni lebih pada baju artis lah, baju artis ke, baju apa, atlet ke, kasut dia ke, dia ada nilai dia. Jadi selagi boleh jual benda tu, kena jual untuk bayar hutang, dan dia tidak dianggap mu'sir, tidak dianggap mu'sir yang layak diberi pelepasan. Kalau ia mempunyai rumah, kalau ia mempunyai rumah atau pakaian, tiadalah ia dikira orang yang sempit, orang mu'sir, kerana ia dapat menjualkannya rumah atau pakaian itu dengan harga yang dapat membayar hutangnya. Boleh jual lagi, jual. Lelong. Kalau tak boleh laku harga asal, harga lelong tak apa. Orang yang mempunyai barang-barangnya, orang yang ada barang ni, tak boleh menahannya untuk membayar hutangnya, melainkan dua perkara. Pertama, makanan bagi dirinya dan bagi diri orang yang ditanggungnya untuk hari ini. Yang kedua, pakaian yang mustahak saja, penutup aurat dalam sembahyang dan penahan tubuh dari panas dan sejuk. Maksud tahannya apa dia? Kalau satu orang tak mampu bayar hutang, dia tak mampu ni pula, tak mampu dengan makna dia saja cari halah, ikhtial, cari halah untuk lari, maka boleh dia tu ditahan, boleh ditahan, boleh dipenjarakan. Dia cari halah untuk tak mau bayar hutang, sedangkan dia ada duit ataupun ada barang-barang yang mana dia boleh jual untuk bayar hutang. Tiba-tiba dia tak mau buat gitu, itu boleh kita tahan, boleh penjarakan dia. Hakim lah, mahkamah keluarkan perintah penjarakan dia. Ataupun mahkamah boleh keluarkan perintah hajar, dia panggil hajar. Hajar ni kenakan sekatan ke atas dia. Dia tak boleh berniaga, dia tak boleh beri saja-saja barang dia tu sebab nak guna untuk bayar hutang. Okey. Kalau dia ada barang-barang, maka mahkamah boleh kenakan sekatan. Sekatan kata barang dia ada tu, dia nak jual tak boleh, dia kena guna untuk bayar hutang. Nak beri saja-saja ke orang tak boleh, nak sedekah tak boleh, dia kena guna untuk bayar hutang. Kecuali barang yang asasi. Barang asasi ni tak melayakkan untuk dia kena hajar, kena tahanan ataupun kena sekatan. Barang asasi ni apa ni? Makanan untuk dirinya dan orang tanggungannya. Yang kedua, pakaian lah. Pakaian untuk tutup aurat dan untuk melindungi panas sejuk. Ni biar dah dekat dia. Okey, sebab dia barang asasi kan. Tapi kalau dia tak mahu tu, ada lagi barang-barang yang mewah punya, barang untuk kemewahan. Masa tu mahkamah boleh tak, kalau dia tak mau bayar, mahkamah boleh perintah penjarakan dia ataupun perintah kenakan sekatan ke atas dia.
sekatan daripada ni lah, berniaga dan daripada membuat urusan dan sebagainya, supaya dia dapat selesaikan terlebih dahulu hutang dia tu. Okey, masa dah tak mengizinkan, insya-Allah kita tutup sampai dulu. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.